Okay, kita sambung. Okay. Jangan lupa tak aku ni. Tak nyala punya. Kena aku tekan. Habis ke? Okay. Kat mana tadi? Okay, sini. Sini nanti tolak ni dulu tau. 10 tolak 0.5 sama dengan 9.5. Okay, lepas tu 1.08 bahagi 9.5. Dapat jawapan, baru tambah. Kau jangan suka hati kau nak tambah dalam satu kalkulator tu aku belasah kau. Okay, lepas tu kau dapat jawapan 19.37. Jawapan dia akan jadi 19.37. Kalau kau tak dapat jawapan ni, kau salah. Okay, next. Lepas tu, yang ni untuk bawah. Tadi bawah apa? Bawah 600 kan? Okay, ni first. Ni in percent tau. In percent. Okay. Lepas tu, sekarang ni kita kira untuk flotation cost yang lebih ni. Beyond, maknanya lebih daripada 600, dia akan jadi 10%. So, FC akan jadi 0.1. Tak nampak pula. Sebab 10% darab dengan RM10 sama dengan 1. Lepas tu, yang ni dapat 9. Tahu kan kenapa? Sebab market price tolak flotation cost. Market price tadi 10, tolak flotation cost RM1, dapat 9. 1.08 bahagi 9 tambahkan dengan 0.08 dapat 20%. Kalau tak dapat 20% kau salah. Okay. Ni apa benda aku buat ni? Tak apa. Okay, next. Okay, kenapa kita tak kira untuk prefer stock? Sebab tengok ayat dia, prefer stock, tengok dia dah kasih. Sebab kita tengah cari cost sekarang ni. So, dia dah kasih cost. So, maknanya untuk bawah 300, cost dia adalah 4%. Untuk atas 300, further additional, dia punya cost adalah 7%. Untuk debt pun sama, dia dah kasih 4 cost. Untuk cost first 500 adalah 10%. Lepas tu, kalau dia lebih 500, 15%. Okay? Now you know. Okay, bila kau dah dapat semua ni, dia punya cost, kita dah tak guna dah 600 ni, tak guna dah 300 ni, kita tak guna dah 500 ni. Okay, kita sekarang fokus kepada dia punya break even yang kita dah jumpa tadi. Tak faham? Aku tahu. Sabar. Kita kena buat table. Okay, ingat kan range yang kita buat tadi? Ni. Okay, ni range pertama, 1 sampai 1 million. Yang ni dia punya weight. Yang 30% tadi, 2% tadi, 2%. 20% tadi dengan 50% tadi. Okay? Salin je. Lepas ni ATC. Aku lupa ATC ni apa, tapi tadi saya sebut ATC. So ATC ni ambil. Okay, lagi satu. Ni dia punya range kan, 1 ke 1 million. Ada tak antara break even ni yang yang dalam lingkungan ni? Maknanya, macam mana nak terang tadi Maknanya dia dalam lingkungan ke sana, ke sini. Tak faham. Aku tahu korang tak faham. Aku faham tapi macam susah nak terang. Tak apa, kita proceed je. Okay, dekat ni tak ada yang tergolong dalam range ni. Itu maksud aku. Maknanya yang ni kan, dia punya maksimum jumlah adalah ni. And then untuk yang debt, kenapa kita tak ambil dia? Sebab dia tak lebih daripada 1 juta. Range ni tak lebih daripada 1 juta. Ya Allah, time ni semua nak maksud aku rasa kan. Okay, tak lebih daripada 1 juta. So sebab tu dia punya kita akan ambil persen yang ni, yang 10%. Sebab dia tak lebih 1 juta. Range ni tak lebih 1 juta. Okay, tak apa, kita tengok dulu. Okay, yang ni kita ambil 19.37. Kenapa? Sebab tadi kita tengok break even dia 2 juta kan. Range ni tak lebih 2 juta pun. Jadinya kita akan ambil
Mana aku kira tadi? Kita akan ambil yang 5%. Maknanya yang ni. Sebab dia, nampak? Kita back pada ni untuk first 600 ni. Walaupun kita dah tak guna dia ni, tapi dia punya Prinsipal kau. Dia punya format macam tu. Bila dia tak lebih daripada breaking point, kita akan guna yang 5% jawapan, which is 19.37%. Untuk preferred share, yang ni Wait tahulah kan sama. ETC dia, kita akan ambil 4%. Sebab kita for the first 300. Walaupun kita tak guna ni, kita guna 1.5. Dia punya format sama. Lepas tu, yang untuk D, okay, sama lah kan. Ambil 0.05. Tak, yang ni 10%. Sebab dia kata kalau for the first 500, kita guna 10%. Okay. So yang ni darabkan. Ni darab sini, tambah dapat ni. Okay. Ni tambah dapat ni. Ni tambah, ni darab. Okay. Semput pula aku. Okay, ni sorry lah, bersepah sikit kan. Macam tak kenal lah sana. Okay. Yang ni, sekarang ni range baru dia. Range nombor 2. Range nombor 2, 1 million sampai 1.5 million. 1.5 million sekarang ni minimum. Maksimum. Kita aku je. Maksimum. So, antara break even point ni, mana yang dah terlebih. Maknanya, sepatutnya contohlah, debt ni patutnya maksimum 1 je kan. Tapi sekarang dekat dalam range tu maksimum 1.5. Maknanya debt ni dia punya break even dah terlebih. So bila dah terlebih, kita kena gunakan yang ni, yang additional amount punya persen. Kita kena ambil 15%. Okay. Aku tahu dia confused. Tadi pun aku ajar mesti confused juga. Okay. Tapi kena ambil ni, sebab dia dah lebih 1 million. Range ni, ni kan range dia maksimum 1.5. Tapi ni apa? Ni terkurang. So kita kena ambil dia yang lebih. Aduh, benda aku cakap ni, Allah. Itulah basic dia. Sebab sekarang ni 1.5. Yang ni dia dalam kedudukan, macam mana aku terang Aku tak apa, kita buat dulu. Give up aku macam ni. Okay. Lepas tu mana ni Okay, yang ni still sama. Sebab range ni tak lebih 2 juta lagi. Sebab CS kan dia punya break even 2 juta. So dia punya ni still sama. Kita still ambil dia. Maknanya dia belum terlebih daripada dia punya penanda aras. Okay, walaupun penanda aras dia baru yang ni, tapi basic dia ni. Maknanya kita akan still guna yang 5% flotation cost. Yang tadi lah, yang 19.37 tu. Untuk yang preferred share, weight sama, ATC dia 4% sama. Sebab dia betul-betul dekat 1.5. Dia tak terlebih lagi daripada 1.5 ni. So kita akan still guna, mana penanda aras tadi? Kita akan still guna 4%. Sebab dia tak lebih daripada penanda aras dia, yang ni, yang baru. Okay. Lepas tu, apa nak aku cakap ni? Tapi yang dia dah terlebih. Bila dia dah terlebih, kita kena ambil yang terlebih tu, yang 15%. Aku tahu aku tak faham, tapi chill je. Cuba faham sendiri, okay? Sebab aku susah nak terangkan. Okay. So dia 15%. Macam biasa, darabkan, dapat jawapan sini, tambah. Okay. Ni jawapan dia. Nombor 3, 15 tolak pula. Range 1.5 juta sampai 2 juta. Okay, sekarang maksimum range sekarang ni ialah 2 juta. Which is, ni tak apa, still sama. Ni akan tukar sebab dia dah terlebih. Range tu dah terlebih daripada dia sepatutnya. Ni pun terlebih tadi kan. Okay. So sekarang ni yang bertukar, tadi yang bertukar ni je kan, debt. Bila range yang ketiga,
Debt sama yang macam ni, sebab dia memang dah terlebih. Sekarang ni preferred share pun terlebih. So kita kena ambil yang further additional require 7% ni. Kita kena ambil, nampak tak? Kita kena ambil yang 7% tu. Sempuk mak. Okay. Lepas tu darab macam biasa, tambah, dapat jawapan ni. Okay. Last one. For the fourth range, which is above 2 million. Okay, as we can see, above 2 million. Dah lebih 2 million, dia dah terlebih juga. Dia terlebih, dia memang dah terlebih, dia memang dah melebih-lebih. Okay. So, yang ni kita ambil 200% pula. Apa nak cakap tadi? Tengok aku lupa. Tak guna tu. Kita ambil yang ni. Mana tadi aku kira? Yang ni, ingat tak yang kita kira mula-mula? Untuk CS, yang ni, yang 20% ni, kita ambil yang ni. Sebab dia punya break even dah terlebih. Kita punya range sekarang, range dah terlebih daripada break even. Tu ayat aku. Dia above 2 million kan? Yang ni semua dah terlebih. Alamak, dia above 2 million. Oh no. Aku 2 million je. Aku 1.5 million je. Aku 1 million je. So, dia semua kena ambil yang lebih. Okay, yang lebih. Semua yang lebih. Semua bagian yang lebih sini. Okay. So, sini 20%, ni 7%, ni 15%. Darab macam biasa. Darab. Tambah. Okay. Okay. Astaghfirullahaladzim, semput. Sekejap kita buat graf. Azim. Graf pula. Apa benda ni? Okay, graf. Atas ni ROR. Sini investment. Kau plot lah macam mana. Ni 5, 10, 15, 20, 25. Okay. Sekarang ni baru benda ni function. Ya Allah, lambat betul benda ni function. Ya Allah. Baru benda ni function. Okay. Kita start daripada yang paling sikit dulu. Why? Kenapa Why? Sebab tak silap aku lah, tadi saya kata guna yang cumulative IO. Jangan tu tak ingat apa simbol ni. Okay, so kita akan start dengan Baiduri punya dulu. Kenapa bukan Mutiara Okay, Baiduri tadi, Baiduri berapa? Tengok rate dia. Baiduri 18,500. So Baiduri, ini Baiduri 18 agak-agak 500. Okay, dia punya ni 500. Yang kedua 500 tambah 900 dapat sama dengan 1,400,000. 1,400,000 dengan 16%. So 1,400,000 ini 16% agak-agak lah sini kan. Okay, sini 16%. Alright. So sini cempaka punya. Lepas tu atas lagi tambahkan dengan berapa 14. Jap. Lah 500 tambah 900 tambah 800. Dia akan jadi 2 juta. Maknanya dekat sini. Ada 5 dekat sini. Okay. Ada 5 ni kat sini. Bukan kat sini. Ada 5. Jangan tengok sini. Jangan tengok sini. Kenapa ni? Maknanya dia tu ni kan. Macam mana nak tahu dia bengkok mana. Dia terus sharp tau. Sharp. Maknanya sini kan. Jangan tarik macam ni. Kau kena turun dulu. Baru samakan dia. Baru sama level dia. Okay. So ni Baiduri, cempaka, benda tu di 5. Okay. Lepas tu ni macam mana kita nak plot untuk kita punya WACC. WACC tu yang ni lah. Yang ni, yang WACC 11 point. Yang ni kan aku tak sure tau sebenarnya macam mana. Tapi kalau aku ikut tadi dia plot. Okay, ni untuk first berapa? 11.61. Agak-agak lah. Kalau guna kata graf guna lah betul-betul kan. 11.61. Sini dekat 1 million. Sebab first range dekat 1 million. Dia punya maksimum. Kan? Maksimum range dia 1 million kan. So kita dia buat kat sini. Dia buat kat di sini lah tadi. Habis tak tahulah betul ke tak dia buat.
Okay. Lepas tu for the second 14.11. Dekat range 1.5. So wateruknya aku punya buku. Sini 15 kan? 15 ni 14. Okay, dekat 1.5. Alright. Lepas tu yang last is tak. Lepas tu yang 14.7. Lebih kurang je. Wah, susahnya macam ni. Okay. Plot actually dia naik atas sikit sebab dia 14.7 kan. Atas sikit. Dia dekat 2 million. Yang above 2 million aku saja je buat sini. Which is actually dia 14.9. Tapi dekat-dekat tu kan dengan 15. So yeah. Aduh, aku punya ni asyik naik turun. Aku berpasal. Maaf lah ya kalau saya punya asyik terbalik. Okay, aku nak buat apa tadi? Okay, yang lepas tu plot macam ni. Ni naik. Untuk soalan B, kau kena tengok graf. Okay. Ni cost. Engkau tak nak pilih investment yang lebih daripada cost. Maknanya by diri okay. Sebab by diri atas daripada cost. Cepaka okay. Sebab cepaka atas daripada cost. Tapi delima tak okay. Sebab dia bawah daripada cost. So delima tak boleh pakai. Bye bye. Okay. So itu saja kisah saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.